Okey, anda pasti dah tengok video bahagian pertama mengenai sistem lintas rata di negara kita. Dan pada bahagian pertama tersebut, video tersebut, saya ada bercakap tentang mengenai slot persemboyanan gate lintas rata. So, lintas rata pun dia ada slot persemboyanan dia sendiri. So, apa maksud slot persemboyanan lintas rata? Okey, slot persemboyanan lintas rata ni ialah di mana ada beberapa semboyan yang akan dislotkan ke dalam sistem lintas rata untuk pastikan bahawa train dibenarkan untuk melalui sesebuah lintas rata ataupun tidak. So, slot persemboyanan lintas rata ni dia ada macam saya cakap tadi, ada beberapa semboyan yang akan dislotkan. Dislotkan tu maksudnya disangkut pautkan. Maksudnya lintas rata. Jadi ada semboyan tu, katakan semboyan stesen. So, kalau semboyan stesen itu dia sangkutkan sekali kepada sistem lintas rata, maka semboyan itu juga akan disangkutkan ke sistem lintas rata supaya train dibenarkan untuk lalu ke lintas rata tersebut atau tidak dengan menggunakan semboyan tersebut. Okay, so untuk slot persemboyanan gate lintas rata ini, dia ada terbahagi kepada dua situasi. Itu situasi di mana lintas rata terletak di luar kawasan stesen ataupun di kawasan blok, dan juga di dalam kawasan stesen ataupun yang berhampiran dengan stesen kereta api. Jadi kita tengok satu-satu. Semboyan yang diperuntukkan hanyalah semboyan gate lintas rata saja. So, semboyan gate lintas rata ialah semboyan dua aspek. Dia ada aspek bahaya dan aspek bebas, merah dan hijau. So, kalau aspek bebas maksudnya warna hijau, maksudnya train dibenarkan untuk melalui lintas rata warna hijau. Dan pada masa lampu hijau tu maksudnya gate dah ditutup, dah direndahkan, dah tak ada apa-apa yang berlaku dekat lintas rata, yang kadang boleh train tu melintas dengan selamat. So, dia katakan butang slot dia supaya dia akan tukarkan aspek semboyan daripada aspek bahaya kepada aspek bebas kepada warna hijau. Manakala bagi aspek bahaya pula, aspek bahaya maksudnya warna merah, maksudnya train tak dibenarkan untuk melintasi lintas rata. Sebab pada waktu itu bila lampu merah ditunjukkan, gate masih lagi dibuka, dia belum tutup lagi. So, train dikendaki berhenti di semboyan tersebut sebab dia masih lagi warna merah. So, dia kena berhenti jugalah. Walau bagaimanapun, walaupun lampu tersebut warna merah, tetapi train tersebut sebenarnya boleh melanggar lampu merah tersebut. So yes, semboyan gate lintas rata inilah satu-satunya semboyan di mana train dibenarkan untuk melalui lampu merah tersebut, lampu merah daripada semboyan gate lintas rata. Sebab semboyan ini kawalannya hanya dari kotak panel lintas rata itu saja. Dia tak ada kawal daripada stesen kereta api, tak ada. Dia hanya pada lintas rata itu saja yang gate tekan butang slot, batal slot. Itulah. Dari situlah kawasan di mana dia mengawal semboyan gate lintas rata. So, sebab itulah lampu merah ni train dibenarkan untuk melanggar lampu merah sekiranya dia dah berhentikan lampu merah tu, tetapi bila dia tunggu lama-lama dan dia bagi horn banyak kali pun tak ada juga, dia dibenarkan untuk melintasi lampu merah dekat semboyan gate lintas rata. Dan tapi dengan pastikan bahawa dia kena sampai dekat lintas rata itu dengan perlahan-lahan sampai berhenti di berhampiran dengan lintas rata tersebut. Situasi itu jaranglah berlaku. Tapi kalau contohnya macam mungkin ada masalah pada penjaga gate yang menyebabkan dia tak boleh bertugas untuk menjaga gate tersebut. Okay, contohnya macam tiba-tiba penjaga gate pengsan ke, dia tak sedarkan diri ke, ada masalah kesihatan contohnya. So, bila train dah sampai semboyan lampu merah, dah tunggu lama, horn bagi tak ada juga, maka dia boleh melanggar lampu merah tu. Dia akan pergi dekat lintas rata tu dekat-dekat, tapi jangan lintas, dia kena berhenti berhampiran tu. Kemudian bila ada masalah, dia akan uruskanlah apa yang berkaitan apa yang masalah dekat situ, dan dia akan kendalikan lintas rata itu dengan sendirinya lah, pemandu train itu. Jadi untuk fahamkan korang semua, saya kena lukis dulu. Sebab kalau saya cakap je saya tak lukis, nanti mesti korang tak faham seluruh macam mana. Okay, so dah pegang putih kat belakang. Okay, so katakan ini jalan raya. Okay, jalan raya macam biasa. Dan ini ialah kita punya dia punya
landasan kereta api. Yes, landasan kereta api. So ini ialah pondok penjaga, dan di pondok penjaga ini dia ada satu panel semboyan lintas rata, panel lintas rata. Maksudnya bila tekan panel tu dia ada untuk turun gate, buka amaran siren dengan bunyi tu semua, dan juga seluruh persemboyanan di lintas rata. So untuk lintas rata ini yang terletak di kawasan blok, okey, sini akan ada satu semboyan. Ini adalah semboyan gate lintasan rata. Sama juga untuk di sini, satu bahagian ini sama, semboyan gate lintasan rata. Okey, jadi ini dia slot dia. Kalau panel dekat sini, dia slot ke sini, dan dia juga akan slot ke sini. Okey, so katakan saya ada satu train. Okey, so katakanlah ini dah train. So bila train sini nak lalu dekat satu lintas rata ini, so kalau dekat semboyan ini lampu merah, dia kena berhenti. Kalau dia berhenti, dia tunggu lama, lampu tu tak tukar, dia boleh bergerak melepasi semboyan merah ni dengan perlahan. Tapi pastikan sampai dekat lintas rata dia berhenti sekejap. Dia berhenti, jangan mintas. Dia kena berhenti dulu. Lepas tu dia pergilah kendalikan tutup gate semua dekat sini. Kemudian baru dia melintas. Kemudian bila train tu dah lepas dengan selamat, dia akan buka semula, and then naik train pergi sana. Okay. Itu kalau kereta api tu, kalau tak ada masalah pada penjaga gate lah. Kalau tak ada masalah apa-apa, train dah nak sampai, maka penjaga gate dia akan tutup gate. Dah tutup gate, kita tak ada masalah, dia akan tekan butang slot, dia akan tukarkan lampu ini kepada warna hijau. So dia boleh melintas ni dengan selamat. So flow dia sama untuk kereta api ke arah sini. So bila dia nak ke arah sini, dia tengok semboyan gate lintas rata kat sini. Kalau lampu hijau, dia boleh lepas macam biasa. Kalau lampu merah, macam biasa dia kena berhenti dulu. Kalau dia tunggu lama pun tak ada apa-apa respon, dia boleh gerak perlahan. Kemudian dia akan kendalikan lintas rata sistem dia. Okay. Kemudian soalan macam biasa. Jadi inilah lintas rata kalau dia berada di dalam kawasan blok. Maksudnya dia jauh daripada landasan kereta api, daripada stesen kereta api. Okay. Jadi macam mana kalau sistem persemboyanan lintas rata kalau dia dekat dengan stesen kereta api ataupun dalam kawasan stesen? Okey, yang ini pula mana pemadam? Sekejap. Okey, untuk kawasan di mana lintas rata dia terletak dalam kawasan stesen berhampiran dengan stesen kereta api, dia tak ada semboyan gate lintas rata. Sebab semboyan gate lintas rata ini hanya untuk kawasan blok. Jadi untuk lintas rata yang terletak dalam kawasan stesen, maka akan ada beberapa semboyan stesen yang diselotkan kepada lintas rata tersebut. Okey, dia bukan satu, mungkin satu ataupun lebih daripada satu semboyan yang diperuntukkan. Okey, jadi untuk yang ini kita kena lukis sekali lagi. Okey, so katakan ini ialah jalan raya. Okey. Kemudian ini ialah laluan kereta api. Okey. So, okey. Ini landasan utama. Dan inilah yang ni landasan belok. Okey. Okey, sini ialah stesen kereta api Segamat. Okey, so untuk yang kes di mana lintas rata ni tetap berhampiran dengan stesen kereta api. Okey, so dekat sini ialah satu semboyan. Ini semboyan turun T3, semboyan rumah dalam. So semboyan rumah dalam T3, semboyan rumah dalam. Saya buat ringkas sebab takut tak muah apa putih saya namakan penuh. Okey. Kemudian ada satu lagi semboyan sini. Ini ialah T2. T2 ialah semboyan rumah luar, outer home. Ni outer home, ni inner home, signal. Okey. Ni arah turun. So lepas tu dekat sini ada lagi dua semboyan. Dua semboyan lagi kat sini. Kita bawa gigi dia. So ni lagi dua semboyan arah turun. So dua-dua ini ialah T11.
ialah T12. Okey, ini ialah semboyan pelepas. Semboyan pelepas untuk landasan utama dengan landasan gelung. Kemudian sini ada satu, ni rumah penjaga lah. Okey, penjaga. Kemudian dekat arah sini pula, dekat sini ialah semboyan rumah dalam tapi arah naik. So N3. Dan di sini kita ada semboyan rumah luar N2. Okey, kemudian itu sajalah. Yang sini ada semboyan pelepas, tapi saya nak ceritakan mengenai semboyan yang diserutkan saja. Okey, so untuk semboyan stesen yang diserutkan kepada lintasan rata. Okey, untuk arah naik, kalau tak silap saya lah, semboyan yang diserutkan kepada lintasan rata ialah semboyan rumah dalam arah naik yang ini. So ini diserutkan ke lintasan rata. Saya warna buku. Okey, ini diserutkan ke lintasan rata. Kemudian sajalah, itu arah naik. Okey, semboyan rumah dalam saja. Okey, kalau untuk arah turun pula, saya memang ke warna lain. So untuk arah turun, dia ada dua semboyan yang dikaitkan, iaitu semboyan pelepas yang ini dan juga semboyan rumah dalam. So dua semboyan rumah dalam dengan semboyan pelepas untuk dua-dua landasan diserutkan untuk arah turun. Okey, jadi macam mana semboyan ni berfungsi? Okey, semboyan rumah dalam dengan semboyan pelepas ialah semboyan stesen. Maksudnya dia ada juga dikawal daripada bilik pengurus stesen dekat panel semboyan dekat bilik pengurus stesen. Okey, dan pada masa yang sama, sebab dua semboyan ini juga diserutkan kepada sistem lintasan rata, maka dalam untuk semboyan dua ini dan juga semboyan yang ini yang diserutkan dengan lintasan rata, dia hanya akan menyala warna hijau sekiranya panel semboyan dekat bilik pengurus stesen dia dah pengurus stesen dah setkan aspek bebas untuk dua-dua semboyan, dan juga gate ni dah tutup dan penjaga dah tekan butang serut. So dua-dua dah buat kerja tu, maka barulah semboyan ini akan tukar kepada warna hijau. Okey, so itu cara dia bagaimana. Okey, dia kalau salah satu je yang buat, maksudnya pengurus stesen dah tekan butang panel semboyan dah tukar warna hijau tapi gate belum tutup, maka maka semboyan tu tidak akan tukar warna hijau, dia akan stay warna merah. So dia kena pastikan bahawa dua-dua ni dah tukarkan aspek semboyan kepada warna hijau, maka barulah dua-dua ni akan boleh tukar kepada lampu hijau. Okey, dia tak boleh salah satu. Dia tak boleh salah satu. Okey, so contohnya ini kereta api lagi. Okey, so kereta api nak ke arah sini. Okey, so bila dia nak sampai ke lintasan rata, dia kena pastikan bahawa dia boleh melintasi lintasan rata dengan syarat semboyan rumah dalam dan semboyan rumah luar ni pun warna hijau lah. So bila ni warna hijau ataupun warna kuning, ni tak kisah, hijau kuning sama sebab dia boleh bergerak. Okey, ataupun ni warna hijau pun warna kuning. Okey, jadi untuk pastikan semboyan rumah dalam ini bertukar kepada warna hijau ataupun warna kuning, penjaga gate dia kena rendahkan gate ini dan juga pastikan bahawa pengurus stesen dia dah set semua semboyan stesen arah sini warna hijau, okey, ataupun warna kuning. Dia dah bebaskan aspek semboyan tersebut. Okey, so katakan kalau pengurus stesen dia dah set semua semboyan arah sini aspek bebas, semua warna hijau, tetapi gate belum direndahkan lagi, maka semboyan ini akan masih lagi pamerkan aspek merah, aspek bahaya. Okey, sebab gate belum ditutup. So bila gate belum ditutup, yang ini pun dia akan kekal warna merah lah. Okay, so bila dia dah sampai sini, okey, dia tak boleh gerak sebab aspek merah, gate tak ditutup lagi. So dia terpaksa berhenti di sini. Dia kena tunggu sampai gate ditutup, barulah semboyan ini bertukar warna hijau, maka dia boleh melintas lintasan rata masuk ke stesen. Okey, the same thing untuk arah turun. Okey, untuk arah turun, so train dah lepas semboyan rumah luar katakan dah warna hijau. Okey, kemudian dia tengok semboyan rumah dalam. So kalau semboyan rumah dalam ni warna hijau, maksudnya pengurus stesen dah set aspek ni warna hijau, semboyan ni, dan gate juga ini dah ditutup, barulah ini akan tukar warna hijau. So dia boleh masuk stesen dengan selamat, dan itulah proses dia. Tetapi walaupun pengurus stesen dah set lampu ini kepada warna hijau, semboyan ni warna hijau, tetapi gate belum ditutup, maka ini akan masih lagi mempamerkan lampu merah. So sebab itulah ada orang yang tanya, kenapa train belum sampai lagi, tapi belum sampai stesen lagi, tapi gate dah tutup awal-awal.
So sebab apa? Sebab inilah proses dia. Dia punya surat persebaran lintas rata dia. Dia kena gate tutup sebab apa? Sebab kalau gate tak tutup, sebahagian rumah dalam ni akan masih lagi warna merah, maka train tak boleh masuk stesen. Dia akan tersambung dekat sini. So sebab itu gate kena tutup awal-awal, supaya bila gate tutup awal, semboyan ini akan tukar warna hijau, maka dia barulah boleh masuk ke stesen kereta api. So kalau gate tutup awal tapi train belum sampai stesen lagi, bukan dia saja nak kasih traffic jam ke apa, tak. Itu ada proses dia sebab persebaran lintas rata ni. Okay. So bila train dah masuk stesen, maka barulah dia boleh sampai stesen dengan selamat lah. Okay. Dan bila saya dah ada terangkan pada video bahagian pertama, kalau train ni dia berhenti kat stesen pada tempoh yang lama, maka pengurus stesen, penjaga gate ni dia akan mendapatkan kebenaran daripada pengurus stesen sama ada train sama ada dia dibenarkan untuk buka gate semula sekejap ataupun tidak. Kalau dibenarkan buka, maka dia akan buka semula, dan bila dia nak buka semula, semboyan ni dah kawan merah sebab dia dah lepas. So yang ni dah tak kisah lagi. Semboyan diserupkan ialah yang tinggal hanyalah semboyan pelepas. Maka dia akan berhenti sini. Ini asal warna hijau sebab dia ditutup. Bila dia dapat kebenaran pengurus stesen untuk buka, maka semboyan pelepas dia akan tukar warna merah dan dia akan buka gate. Okey, maka kereta dia kat sini akan jalan dulu. Tapi bila dia nak mula bertolak dari stesen kereta api, dia kena tutup gate semula supaya semboyan pelepas yang diselokkan ini akan tukar warna hijau. Maka barulah dia boleh berlepas dari stesen kereta api. Okey, so itulah kenapa surat persebaran ini dilakukan sedemikian. Kenapa gate ditutup awal? Itulah sebabnya kenapa. Okay. Mungkin ada yang tanya, kenapa semboyan rumah nelang ini diserahkan? Kenapa dia tak serahkan kepada semboyan pelepas ini saja? Okey, saya tak tahu kenapa sebab utamanya, tapi yang saya tahu, yang saya boleh fikirkan kenapa dia adalah, kalau dia tak serahkan semboyan rumah dalam, maksudnya semboyan rumah dalam ni tak diserahkan kepada sistem lintas rata, katakan. Okey, sekarang bayangkan situasi di mana train dah nak sampai ke stesen kereta api, tetapi masalah yang berlaku pada train ini ialah dia ada masalah kegagalan brake. So maksudnya dia nak brake tak boleh, so train ni tak boleh nak perlahan. Jadi bila dia tak boleh nak perlahankan, bila semboyan ni dia tak diserokkan, maka dia akan tengok warna hijau, dia akan terus bergerak. Dan bila dia tak boleh nak berhenti ataupun ada kegagalan brake, dia tak boleh berhenti, dia terlepas semboyan terlepas dan gate ini tertutup dan melanggar. So antara tujuan utama dia nak serokkan sekali semboyan rumah dalam ini, walaupun jauh daripada lintas rata, ialah untuk keselamatan train tersebut. Sebab apa? Okay, so bila katakan train ada kegagalan brake, so bila gate tak tutup lagi, ini semboyan ini akan warna merah sebab dia gate tak tutup, dan bila warna merah ini akan pamerkan warna kuning. So bila ini pamerkan lampu warna kuning, maksud dia train akan, bila dia warna kuning, okey, so dia dah lepaskan bukan steering, tapi dia dah tak pandu lagi lah, supaya train akan makin perlahan. So bila makin perlahan, maka dia boleh berhenti di stesen dengan keadaan yang selamat. Okey, berbanding kalau dia tak slot, ni lampu hijau, ini lampu hijau, bila dia dah sampai ni pada kegagalan brake, so itulah bagi saya sebab kenapa dia kena slotkan sekali pada semboyan rumah dalam, supaya bila kalau ada masalah berlaku pada train, maka dia akan dapat amaran awal daripada semboyan yang sebelumnya, maka dia akan boleh pertahankan train itu dengan selamat. Okey, so sebab itu dia slot dia sedemikian. Okey, so ini contoh dekat stesen Segamat dekat dengan lintas rata. Okey, saya nak bawa lagi satu contoh di mana semboyan di mana lintas rata terletak dengan stesen kereta api. Contoh satu lagi ialah di stesen Bekuk. Okey, Bekuk zaman dahulu macam lama Bekuk sebelum ni dia ada lintas rata, tapi di lintas rata kerja sementara. So ni contoh dekat Bekuk. So sini ialah semboyan, ini ialah dah naik, so N2 semboyan rumah luar, dan kemudian ada semboyan rumah dalam N3 dekat sini, semboyan rumah dalam. Sebelum semboyan rumah dalam dia ada ni lintas rata. Okey, kemudian baru ada semboyan rumah dalam kat sini. Sini baru N3.
untuk arah turun pula, sini adalah semboyan pelepas. Semboyan pelepas ini untuk landasan gelung. So T arah turun, T12 dan sinilah T11. Okey. Kemudian sini ada semboyan rumah dalam. Dalam arah turun T3. Okey. Untuk yang ni sudah persemboyan gate di atas rata. Untuk arah naik, jangan lupa satu lagi 50 gate sini. Okey. Okey, jadi untuk arah naik dia hanya serapkan kepada satu semboyan saja, iaitu semboyan N2 ke N3? N2, sorry, N2. Yes, N2. Okey, semboyan rumah luar. So dia serapkan kepada semboyan rumah luar, tetapi bukan itu saja dia punya serap dia. Dengan syarat N2 ini hanya akan boleh pamerkan lampu hijau sekiranya N3 juga pamerkan lampu hijau. Okey. So dekat sini untuk arah naik, semboyan yang diserapkan ke lintas rata Bekut ini ialah semboyan rumah luar, semboyan N2, tetapi dengan bersyarat bahawa semboyan N3 ini bila dibebaskan, barulah ini boleh juga dibebaskan. Maksudnya kalau N3 ni lampu dia merah, ini pun akan pamerkan juga lampu merah walaupun gate dah ditutup. Okay, sebab bila gate tutup tapi ni lampu ni warna merah, dia akan warna merah, dia tak boleh tukar warna hijau. Dia kena warna hijau, barulah ini warna hijau juga. Okay, so itu syarat dia. Dan untuk arah turun pula, arah sini okay. Untuk arah turun kita ada semboyan pelepas ini dan juga ada semboyan rumah dalam macam biasa. Okey, so proses yang sama. Katakan train arah turun, dia nak masuk ke stesen kereta api, dia kena tengok semboyan dekat sini dahulu. So semboyan ini dia kena warna hijau supaya train boleh masuk. So untuk ni warna hijau, pengurus stesen Bekut dia kena setkan semboyan ini kepada warna hijau. Dan juga pastikan bahawa panel dekat semboyan lintas rata, gate dia dah tutup, dah tekan butang serap, barulah kedua-duanya dah siap, barulah semboyan ini akan tekan warna hijau. Maka train ni boleh masuk ke stesen kereta api macam biasa. Okay. Kemudian proses macam biasa, kalau nak buka gate, semboyan pelepas ni akan tukar warna merah sekejap. Train kereta lalu, bila train nak berlepas, gate kena tutup, kemudian barulah tekan butang slot, barulah semboyan pelepas ni tukar warna hijau. Then bolehlah berlepas macam biasa. Okey. Sama juga untuk arah naik. Okey. So kalau arah naik, katakan train kat sini, sebelum train sampai ke semboyan rumah luar, gate kena tutup dulu. Sebab bila kalau gate tak tutup, semboyan ni akan pamerkan lampu merah ataupun lampu merah. Okey, sebab dia sebab lampu merah. So gate kena tutup, barulah lampu ini akan tukar warna hijau. Tapi dengan syarat ini juga kena tukar warna hijau. Okey, sebab kalau ni tak tukar warna hijau, maka ni akan tukar warna merah juga walaupun gate dah ditutup. Pernah berlaku dekat Bekut dulu. Semboyan rumah dalam ni masih lagi warna merah. Gate dah ditutup, tapi semboyan rumah luar dia pun akan warna merah juga. So train masa tu dia horn, dia sebab dia nampak warna merah, dia horn. Jadi penjaga gate dia contact pengurus stesen untuk tukarkan semboyan cepat sebab train nak sampai. Saya rasa mungkin sebab pengurus stesen tu dia terlupa nak set kod. Okey, kita sangka baik je lah. Jadi bila ni merah, maka train tak boleh masuk. Tapi bila ni warna hijau, gate dah ditutup dan ini juga akan jadi warna hijau, maka train boleh masuk macam biasa. Okey, jadi inilah situasi untuk di stesen Bekut. Okey, sekarang ni untuk penutup video ini, saya nak bawakan satu lagi lintas rata. Bukan satu, ada dua lintas rata pada kawasan yang sama, di mana lintas rata ini terletak di dalam kawasan stesen dan dia kamu tengok sini macam mana. Okay, so kita ada macam biasa ada landasan kereta api. Di sini ada satu lintas rata dan di sini juga ada satu lagi lintas rata. Dan lebih tepat lagi, ini ialah lintas rata awam, ini ialah lintas rata kerja. So ini sebenarnya saya nak tunjukkan contoh situasi lintas rata di Keluang. Sebab apa? Sebab lintas rata dekat Keluang dia ada sekarang ni ada dua
lintas rata. Satu lintas rata awam dekat Jalan Mersing. Satu lagi ialah lintas rata kerja yang terletak di utara stesen Keluang. So, untuk yang ini, dia punya slot persembahan ini memang kompleks. Okay, kita korang tengok sendiri macam mana. Okay, so kita ada semboyan N3, semboyan rumah dalam. Kemudian kita ada N2, jauh, dia bukan dekat, jauh kat sini. N2, semboyan rumah luar. Kemudian kita ada semboyan pelepas untuk arah turun, untuk arah naik, N12 dan N11. Ini untuk semboyan pelepas. Kemudian di sini ada semboyan rumah dalam tapi arah turun T3. Sini ialah pondok penjaga gate lintas rata kerja sementara. Kemudian di hujung sini pula nampak tak? Nampak. Okey, di sini ialah semboyan rumah luar T2. Okey. Kemudian di sini pula ada semboyan pelepas. Semboyan pelepas NT arah turun T12 dan sini ialah T11. Okey, apa lagi? Okey, dah siap. Alright. Saya suka lintas rata kat Keluang sebab sedang persemboyanan dia memang sangat lain daripada yang lain. Okey, so macam mana sedang persemboyanan dia? Okey, untuk lintas rata awam, kita tengok lintas rata awam dahulu. Untuk arah naik, sekejap saya tulis satu lagi. Pondok penjaga dekat sini. Okey. Untuk arah naik, slot yang semua yang dislotkan ialah semboyan rumah luar di sini dengan syarat bahawa semboyan N3 juga akan dibebaskan. Jadi N3 bebas, barulah N2 juga akan bebas. Okey. Lepas tu untuk arah turun pula dia ada disangkutkan dengan semboyan T11, T12 untuk semboyan pelepas arah turun. So maksudnya dekat sini, diserahkan sini dan sini. Dan juga dia serahkan sekali kepada semboyan rumah dalam. Okey. Alright, so ini untuk slot persemboyanan gate lintas rata untuk gate awam. Okey, untuk slot persemboyanan lintas rata bagi lintas rata kerja. Okey, dia akan dislotkan kalau arah turun, dia akan slotkan kepada semboyan rumah luar dengan syarat bahawa semboyan rumah dalam juga dibebaskan, barulah ini juga akan dibebaskan. Okey, untuk arah turun. Untuk arah naik pula, dia akan slotkan kepada semboyan pelepas yang ini, N12 dengan N11, dan juga dia akan slotkan juga kepada semboyan rumah dalam. Nampak tak? Ada semboyan yang dislotkan kepada kedua-dua sekali. Okey, so macam mana untuk yang ni? Okey. Katakan ini kereta api macam biasa, kereta api kita. Okey. Kita daripada arah naik, arah sini, arah naik sini. Okey. So, train dia nak masuk ke stesen Keluang, dia kena pastikan dahulu bahawa semboyan ini dibebaskan. Bila semboyan ini dibebaskan, maksudnya gate dah ditutup sebab diselokkan kepada lintas rata ini, gate ditutup. Dan juga pengurus stesen dah setkan semboyan N3 ini juga bebas. Barulah N2 ni boleh hijau. Tapi dia tak cukup itu saja, sebab kena ingat N3 ini juga diserokkan sekali kepada slot lintas rata kerja kat sini. So maksud dia dekat sini apa? Untuk pastikan N3 ni hijau, selain daripada pengurus stesen dah set N3 ni warna hijau dan aspek bebas, gate dekat sini juga akan kena tutup dan ditekan butang slot, barulah semboyan N3 ini akan pamerkan warna hijau. Bila ini warna hijau, ini pun warna hijau dengan syarat yang ditutup. Okey, maksudnya apa? Untuk train masuk ke stesen, gate ni tutup, gate ini pun kena tutup. Dua-dua akan tutup serentak. So, nampak tak kenapa saya kata kompleks? So, bila train ini nak masuk, N2 hijau, N3 hijau. Dapatkan N3 hijau, ni pengurus stesen kena set hijau. Gate ni pun kena tutup dulu, baru set hijau, dan gate ditutup baru dia boleh set hijau. Maka hijau, hijau, hijau.
So bila N2 N3 ni jauh, maka barulah dia boleh masuk ke dalam stesen macam biasa. So sebab itulah ada satu lagi isu yang pernah berlaku. Saya pernah komen dekat satu post dekat Facebook ni. Dan post tu sebenarnya dah kena padam lepas banyak orang dah hentam kat situ. Okay, ada orang tu dia mengadu lah, kenapa gate dekat keluar dia tutup dua-dua serentak. Kenapa train belum sampai, tapi gate sini dah tutup dah dulu. Dua-dua dah tutup serentak, padahal train belum sampai lagi. So dia macam tak sukalah, tak sepuas hati kenapa benda ni berlaku. So inilah prosesnya kenapa diberi surat persembayanan dia. So bila train ni dah masuk, sebagai pelepas ni dia asalnya warna hijau sebab gate ni dah tutup, dan gate ni juga dia sambung kat sini. So maka bila gate ni tutup, dia akan warna hijau, dan bila dia dah bertolak daripada stesen, maka dia akan bertolak lagi macam biasa. Okey, benda yang sama untuk arah ke sini pula. Okey, untuk arah sini, sebelum train ni masuk ke stesen, dia kena pastikan semboyan rumah luar ni juga warna hijau. Tapi untuk ni warna hijau, syarat dia adalah semboyan rumah dalam ni juga akan warna hijau. Dan untuk pastikan semboyan rumah dalam ni warna hijau, pengguna stesen dia setkan semua semboyan arah sini warna hijau. Dan bila dah set, maka barulah penjaga gate dia akan rendahkan gate. Tapi sebabkan semboyan rumah dalam ini dia ada kaitkan dengan gate di atas rata awam kat sini, maka gate ini kena tutup dulu, barulah semboyan rumah ini akan tukar warna hijau. So bila gate ditutup, barulah semboyan ni warna hijau. Okay, so bila ni warna hijau dan gate ni juga ditutup sebab dia ada sambungkan kepada semboyan berlepas kat sini, maka ini juga akan warna hijau. Okay, so barulah train ini boleh masuk dengan selamat. Okay, bila dah berlepas ni warna hijau, maka dia pun boleh berlepas dengan selamat. Okay, so sebab itulah saya suka dengan surat persembayanan gate ni rata-rata dekat keluar. Dia satu semboyan boleh sambungkan kepada dua gate. So bagi saya jangan main dengan semboyan ni, dan jangan main dengan orang yang menjaga gate ni rata-rata dekat keluar ni. Dia orang ni memang level tahap dewa lah menjaga gate tersebut. Okay, dia orang memang betul-betul mahir dalam menjaga gate, nak tutup gate, nak buka gate, nak kendalikan lintas rantai. Dia orang memang sangat mahir. Okay, so itulah yang saya boleh tunjukkan kepada anda semua mengenai surat persembayanan lintas rantai untuk beberapa situasi. Okay, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Apa-apa soalan yang ingin diajukan mengenai lintas rantai, boleh tinggalkan di komen di bahagian bawah. Okay, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.